Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Ahmad Nakiuddin bin Ahmad Ghazali. Jadi hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang simbol dalam carta alih. Sebelum itu kita akan baca dulu standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini iaitu 2.0 dan juga standard pembelajaran terlibat adalah 2.2 dan 2.3. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran kita akan dapat mengenal pasti simbol dalam carta alih 4 daripada 6 simbol dengan betul. Jadi yang pertama sekali kita akan mengetahui apa itu carta alih, apa kegunaan carta alih. Sebelum ini cikgu dah ajar carta alih ini boleh digunakan untuk penggunaan mesin basuh, ketika kita membuka komputer. Jadi hari ini kita fokus kepada simbol sahaja. Okey, carta alih ini boleh didefinisikan sebagai gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma ataupun kita panggil turutan. Carta alih juga boleh digunakan untuk menunjukkan logik dan urutan struktur aducara komputer seperti yang cikgu cakap tadi. Bukan setakat komputer sahaja, kita boleh guna macam mana kita nak guna mesin basuh dan sebagainya. Kita akan tengok contoh-contoh yang akan datang. Jadi ini adalah contoh carta alih yang cikgu bagi hari ini. Ini adalah tentang kita bagaimana kita nak buang sampah di dalam tong kita semula. Jadi kita tak nak ada sampah dekat badan kita. Jadi macam mana kita nak buang? Mula kita akan kutip sampah di padang sekolah. Jadi kita akan tengok tong ni bagaimana. Tapi itu bukan fokus kita pada hari ini. Fokus kita adalah tentang kalau kita lihat carta alih ni ada pelbagai bentuk. Setiap bentuk tu ada fungsi dia yang tersendiri. Kenapa ada anak panah yang merujuk pada tong sampah dan sebagainya, dan bagaimana anak panah tertiba yang belah kanan ni boleh pergi ke tamat terus. Itu yang kita akan fokus pada hari ini. Okey, kegunaan simbol di dalam carta alih. Terdapat beberapa simbol yang digunakan dalam carta alih. Ini kita akan belajar kejap lagi. Simbol ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca. Jadi, kalau pembaca itu ada carta alih, dia akan tahu proses sesuatu benda itu dengan lebih jelas dan lebih tepat dengan adanya carta alih dan bentuk-bentuk yang kita buat di dalam carta alih. Setiap simbol mempunyai tujuan dan kegunaan yang tersendiri. Kita tidak boleh main letak sahaja simbol yang ikut sesuka hati kita. Tidak boleh. Setiap simbol tu ada kegunaan dia yang tersendiri. Jadi ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam carta alih. Kita ada 6 semuanya. Yang pertama, kita namakan dia sebagai terminal. Jadi murid boleh lihat bentuk yang cikgu bagi di situ. Kegunaan dia adalah untuk menunjukkan permulaan atau pendapatan carta alih. Bila kita buat carta alih, bentuk yang pertama sekali kita akan lukis adalah simbol terminal. Yang kedua, itu adalah input ataupun output. Itu adalah bentuk parallelogram. Jadi, parallelogram ni fungsinya adalah menunjukkan aktiviti membaca, menyimpan, memaparkan dan mencetak data. Cikgu akan beri contoh yang lebih jelas sebentar lagi. Yang ketiga, berbeza dengan yang nombor 1, bentuknya adalah segi empat tepat ataupun kita panggil rectangle. Jadi dia ada bucu yang lebih tajam berbanding nombor 1. Nama simbol ni kita namakan sebagai proses. Ini akan menunjukkan aktiviti pemprosesan yang dijalankan. Setiap proses tu kita akan bagi bentuk proses ini, bentuk rectangle ini. Yang keempat, bentuk diamond itu kita beri nama sebagai pilihan. Bila ada pilihan dalam sesuatu proses dalam carta alih itu, kita akan letakkan simbol diamond. Biasanya pilihan akan dijawab sebagai contoh, ada pilihan ya atau tidak. Kalau ya, apa kesan dia, dan kalau tidak, apa kesan dia. Yang kelima adalah garis alih. Yang bentuk anak panah itu adalah garis alih. Tujuan dia adalah untuk menghubungkan simbol-simbol di dalam carta alih untuk menunjukkan proses daripada A ke B ke C ke D. Kita akan lihat dengan lebih jelas sebentar lagi.
Yang keenam dan yang terakhir yang bulat itu adalah penyambung. Tujuan dia adalah menunjukkan carta alih disambung pada bahagian yang lain. Kalau murid-murid perlukan penerangan lebih lanjut, murid-murid bolehlah rujuk kepada buku teks, buku surat 23. Okey, contoh penggunaan simbol dalam carta alih. Kita akan bagi satu situasi. Cikgu bagi satu situasi di sini. Okey, kalau murid boleh baca di situ, Ahmad ingin membeli makanan di kantin sekolah pada waktu rehat. Pelajar berikut merupakan aktiviti yang dilakukan oleh Ahmad. Lukiskan simbol yang bersesuaian bagi setiap aktiviti yang dilakukan oleh Ahmad. Jadi, situasi di sini yang diberi adalah Ahmad ingin membeli makanan di kantin sekolah. Apa proses dia? Apa permulaan dia? Bagaimana? Bila masa dia perlu keluarkan duit? Bila masa dia perlu untuk pilih makanan? Kita akan bina satu carta alih. Dan dalam carta alih itu, kita akan berikan simbol-simbol yang berkaitan. Okey, ini adalah proses dia. Yang pertama sekali yang di atas, kita akan lihat mula. Di sebelah kanan murid itu, murid boleh lihat simbol yang cikgu akan gunakan untuk menerangkan carta alih ini. Yang pertama sekali mula dan yang akhir sekali tamat. Bila mula, kita akan gunakan bentuk terminal dahulu. Dan bila proses, kita akan gunakan bentuk proses rectangle itu. Cuba aku tunjukkan. Ini adalah proses-proses yang terlibat. Kita akan letakkan bentuk rectangle atau bentuk proses di dalam carta alih yang kita dah bagi. Seperti murid boleh lihat, di atas mula dan tamat kita akan buat bentuk terminal. Dan setiap perjalanan proses carta alih itu kita akan berikan garis alih untuk menunjukkan kesan dia dan proses yang berlaku. Daripada A, pergi ke B, pergi ke C, pergi ke D. Di dalam ini juga akan ada pilihan ataupun input ataupun output. Jadi seperti yang murid boleh tengok, yang bentuk parallelogram itu adalah input kita, benda yang kita beri di dalam carta alih, proses yang berlaku yang memerlukan kita berikan input. Dalam ini kita baca harga makanan. Sebab kita nak beli makanan, kita baca dulu apa makanan dia. Dan yang terakhir sekali, kita akan beri pilihan. Ada wang baki ataupun tidak. Kalau ya, kita akan terima wang baki, dan kalau tidak, kita akan terima makanan dan ucap terima kasih. Dan kalau murid lihat yang pertama sekali, mula, kita akan pilih makanan, kita akan baca harga makanan seperti yang cikgu terangkan, ada input, dan kita akan beritahu jenis makanan yang hendak dibeli pada makcik kantin. Contohnya nak beli nasi ayam, kita akan beritahu kita akan nak beli nasi ayam. Jadi seterusnya kita akan bayar harga makanan, dan itu juga adalah proses. Selepas itu kita akan ada wang baki. Kalau ada wang baki, ya, kita akan beri kepada proses terima wang baki. Dan kalau tidak, kita akan terus kepada proses seterusnya, iaitu terima makanan dan ucap terima kasih. Yang terakhir sekali, tamat. Kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini, okey. Carta alih ini dapat membantu pembaca memahami sesuatu proses. Bila kita nak buat sesuatu, contoh kalau kita nak masukkan baju dalam mesin basuh, bagaimana kita nak gunakan mesin basuh, macam mana proses dia. Macam yang cikgu bagi contoh tadi, kalau kita pergi ke kantin, macam mana proses dia. Bila ada carta alih dan bentuk-bentuk yang kita bagi ni, iaitu setiap simbol dalam carta alih itu mempunyai kegunaan tertentu. Jadi kita tahu bila mana carta alih atau proses itu bermula dan akan tamat. Bila mana ada pilihan, apa kesan dia dan sebagainya. Sekian, terima kasih.